kalamir rabbi ma'a Jibril wa nida'illahil malaikah. Bab pada menyatakan percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Jibril alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat. Dan satu lagi perkataan nida, panggil ni juga adalah dengan suara yang didengari. Kalau tidak ada suara yang didengari, itu tidak dipanggil sebagai itu tidak dinamakan sebagai panggil. Wa qala Ma'mar wa innaka latulaqqal Qur'an ay yulqa 'alaika. Ma'mar berkata, apabila mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau akan diberikan kepada engkau, dicampakkan kepada engkau Al-Quran. Ayulqa alaik, akan disampaikan kepada engkau Al-Quran melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jibril dengan suara, Allah SWT bercakap dengan wahyu, bawa turun kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW akan terima benda tu daripada Jibril alaihissalam. Wa talaqahu anta, dan kamu Muhammad, kamu akan terima wahyu tersebut melalui perantaraan Jibril. Ay ta'khudhuhu anhu, kamu akan ambil daripada Jibril lah. Wa mithluhu, dan seperti itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa adamu min rabbih kalimat. Adam alaihissalam telah menerima daripada Tuhannya kalimat. Kalimat ni kalimah-kalimah percakapan Allah Subhanahu wa taala yang didengari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala hadatsani Ishaq qala hadatsana Abdus Samad. Ishaq ni siapa tuan-tuan? Ibnu Mansur Al-Kausaj. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril. Nada Jibril, bila nada panggil dengan suara yang didengari. Saya ulang berkali-kali tuan-tuan, bukan suara makhluk, suara Allah yang mana tidak menyerupai suara makhluk. Ini antara isu besar yang membezakan ataupun isu besar yang diperselisihkan oleh salaf ahli sunnah wal jamaah dengan puak-puak lain dalam Islam. Nampak tak tuan-tuan? Melibatkan isu akidah, ini antara tempat yang mana sangat-sangat diperselisihkan. Kemudian Allah SWT panggil Jibril, dan Allah SWT berkata, sesungguhnya Allah SWT telah ada orang akan kata, kalaulah Allah yang bercakap, kenapa Allah nak guna perkataan innallaha qad ahabba fulanan? Sesungguhnya Allah SWT apabila dia mencintai seseorang, benda tu biasa tuan-tuan. Kita bercakap, tak semesti kita guna aku. Kadang-kadang kita guna nama kita, betul tak? Ada je orang bercakap dengan mak ayah dia, dia guna nama dia. Betul tak? Benda tu tak pelik. Dalam Quran pun banyak dia panggil uslub iltifat. Patutnya kita guna kata ganti diri aku, tetapi tak digunakan kata ganti diri orang yang ketiga. Benda biasa tuan-tuan dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar kitab-kitab tafsir, patutnya Allah SWT cakap aku, tetapi sebelum tu dah cakap aku, tiba-tiba lepas tu Allah Ta'ala guna kata ganti diri ketiga. Ulama biasa akan cakap uslub iltifat. Iltifat itu bertukar daripada satu kaedah bahasa kepada satu kaedah bahasa. And the problem is because we are not Arab. Kita bukan orang Arab, we can't understand. Kita tak faham benda tu. Betul tak? Di mana seninya, di mana ketinggian bahasanya, di mana bunganya, kita tak faham. Sebab kita bodoh. Tapi benda tu wujud. Nampak tak? Innallaha qad ahabba fulanan fa'hibbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan, maka hendaklah kamu wahai Jibril cintai dia. Maka Jibril alaihissalam pun mencintai lelaki tersebut. Kemudian Jibril akan buat iklan di langit. Innallaha qad ahabba fulanan fa'hibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan, maka hendaklah kamu semua mencintai fulan. Maka ahli langit akan mencintai lelaki tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan penerimaan kepada fulan di kalangan ahli bumi, penduduk bumi. Ustaz kita selalu cakap, penerimaan ni tuan-tuan adalah Allah yang terima kita. Manusia suka tak suka tu cerita lain tuan-tuan. Dan suka manusia ada dua. Maksudnya suka benci manusia ada dua kemungkinan. Suka manusia kerana kebaikan kita, kerana kebenaran kita. Bencinya manusia bukan kerana dia benci batang tubuh kita. Kadang-kadang dia benci kerana kebenaran yang kita bawa. Jadi isu manusia suka, manusia tak suka ni bukan di tangan kita. Nampak tak? Yang kita dah baca tadi hadis yang mana akan ada satu kaum
yang mana mereka akan berdiri dengan perintah Allah. Orang yang mana mendustakan mereka tidak akan memberi mudarat kepada mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak akan memberi mudarat kepada mereka. Tetapi secara umumnya tuan-tuan, apabila Allah suka kita, Allah Subhanahu wa taala akan iklankan kecintaannya kepada kita di langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan letak penerimaan di kalangan manusia kepada kita di bumi secara umum. Tetapi apabila melibatkan kebenaran, confirm lah ramai orang akan membenci kebenaran. Jadi ramainya orang suka kita, itu bukanlah tanda kabul kalau bukan didasari kepada kebenaran. Berapa ramai orang suka artis, berapa ramai orang suka pemain bola, berapa ramai orang suka ahli politik sebagai contoh. Tetapi adakah itu alamatul qabul? Adakah itu alamat penerimaan? Berapa ramai orang, Imam Bukhari rahmatullahi alaih mata taridan, mati dalam keadaan apa tuan-tuan? Terbuang daripada negeri dia. Betul tak? Adakah bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada Imam Bukhari? Tidak tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, Allah Taala akan mencintai dia dan suruh malaikat ahli langit mencintai dia, dan Allah SWT akan letak kabul kepada orang itu di dunia. Tetapi tidaklah lazim daripada kabul itu dia akan dicintai oleh semua penduduk bumi. Sebab apa? Ramai je orang yang benci kepada kebenaran. Nampak tak tuan-tuan? Nabi SAW, Habibullah, kekasih Allah. Tengok apa yang dibuat kepada Nabi ketika mana Nabi berada di Mekah, ketika mana Nabi pergi ke Taif. Betul tak? Jadi alamatul qabul bukan ramainya orang tolong tepuk tangan untuk kita. Itu bukan alamat penerimaan yang hakiki. Tidak lazim sedemikian. Dan kan ramai orang kata, sebagai contoh dunia hari ini bila orang bergaduh, tengok ustaz fulan-fulan mengajar, berapa orang je tengok 100 orang live dia, tapi ustaz fulan-fulan tak, bila dia mengajar live beribu-ribu orang tengok. Tuan-tuan, itu bukan alamat kebenaran. Betul tak? Itu bukan alamat kebenaran. Nabi SAW kata, apabila penghujung-penghujung zaman dunia ni, yaqillul ilm, ilmu akan berkurangan, wa yakthurul jahal, kejahilan akan semakin banyak, akan tersebar. Jadi biasalah tuan-tuan, orang dia akan suka kepada seseorang ustaz kerana sebab-sebab yang mana kebanyakan sebab tersebut dia tidak kembali kepada ilmu. Mungkin ustaz tu pandai buat lawak, mungkin ustaz tu cara penyampaian dia, orang kata macam ekspresi muka, dia boleh buat cerita jadi macam menarik. Semua benda ni dia panggil bukan benda yang zati. Maksudnya bukan benda yang paling penting utama. Ialah benda-benda yang mana tidak ada kaitan dengan ilmu. Faham tak? Dan ilmu ni tuan-tuan, qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama. Inilah ilmu. Betul tak? Jadi kalau orang tak nak dengar qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama, dan orang nak dengar orang yang buat lawak dan seumpamanya, itu bukan dalil bahawasanya apa yang ustaz tu cakap betul dan ustaz lain cakap tidak betul. Nampak tak? Kita punya mi'yar, kita punya kayu ukur kebenaran tu kena jelas. Apakah mi'yar kayu ukur yang sebenar? Kalau ustaz tu mengajar qala Allah, Allah berkata, qala Rasulullah, Nabi bersabda, dan ulama syarahkan qala Allah, qala Rasulullah, itulah ilmu walaupun tak ada seorang pun dengar. Dalam hadis Nabi SAW kata, pada hari kiamat akan ada Nabi yang mana di belakangnya tidak ada satu pengikut pun. Adakah Nabi itu tidak berjaya? Nabi Musa, Nabi Nuh AS, lebih kurang 950 tahun buat dakwah tuan-tuan. Berapa orang ikut Nabi Nuh AS? Adakah Nabi Nuh tidak berjaya? Itu bukan kayu ukur dia. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-'asr wa salati al-fajr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa 'alam kayfa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kita dah baca, cuba dalam ni ada percakapan antara Allah dan malaikat. وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى. Kita dah isyaratkan hadis ni tadi.